semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan puan-puan. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. 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 Tuan-tuan dan puan-puan semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sudah pasti pergolakan politik di Sabah yang berlaku baru-baru ini mengejutkan ramai orang. Mengejutkan politik di Sabah, Sarawak, dan juga di Semenanjung, sehingga kan beberapa pemimpin dari Semenanjung pun telah mempersoalkan berkenaan dengan ini. Contohnya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pun ada membuat kenyataan bahwa sesiapa yang tidak mengikut perjanjian perlu memahami perjanjian dan undang-undang sebelum membuat keputusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah jumlah SD ataupun 44 adun yang telah dinyatakan oleh HJJ ataupun telah disahkan oleh HJJ yang menandakan beliau masih relevan menjadi Ketua Menteri. Apa respon Bung Mokhtar dan juga Presiden warisan Shafie Apdal? Dan akhirnya hari ini Shafie Apdal dengan satu kenyataan yang paling mengejutkan, setelah SD yang telah didedakan sebanyak 44 adun yang menyokong Ketua Menteri HJJ Noor sebagai Ketua Menteri. Oke tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini. Akhirnya Presiden warisan Shafie Apdal bersuara, membuka mulut, tampil dengan kenyataan bukan isu jumlah SD, tapi akta anti lompat parti. Menurut Shafie Apdal, Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal kekal dengan pendirian untuk menggesa Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS Datuk Seri HJJ Noor supaya mengikut perlembagaan negeri Sabah mengenai kedudukan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah. Beliau juga berkata, dakwaan dan sokongan daripada 44 ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN yang diperoleh HJJ tidak perlu dikemukakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda perlu atau tidak setelah HJJ dikecam ataupun dipertikaikan kedudukannya dan telah menunjukkan 44 ahli Dewan Undangan Negeri yang telah menyatakan sokongan kepada HJJ untuk kekal sebagai Ketua Menteri, adakah benda itu perlu atau tidak? Anda boleh komen di bawah. Tapi menurut Presiden warisan Shafie Apdal, tidak perlu kononnya. Kalau dia ada nomor, menurut Shafie Apdal, kita juga ada nomor. Jadi tak payah cerita mengenai nomor. Nomor yang dia dapat daripada orang warisan, bekas adun warisan, nomor orang AMNO, semua itu memang nomor. Sebenarnya, menurut Shafie Apdal, tidak perlu. Dari dulu masa saya menang pilihan raya, sepatutnya kalau ikut perlembagaan parti yang mendapat majority ialah warisan. Kita ada 32 dun bertanding, warisan sendiri ada 29 dun bertanding. Tetapi dari 2019 menurun sampai 19 kerusi. Katanya kepada pemberita selepas kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan HJJ pada Ahad lalu, bahwa beliau yang mempunyai 44 sokongan adun, di mana akuan bersumpah ataupun SD telah pun dihantar kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ini satu berita yang sangat hangat, seperti tiada penghujung pula. Seperti belum ada penyelesaian pergolakan politik yang berlaku di Sabah. Jadi adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Presiden warisan di mana bukan isu jumlah SD tapi akta anti lompat parti? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Ini pasti kejutan besar kepada kepimpinan Perikatan Nasional hari ini, Muhyiddin Yassin, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Hadi Awang, selaku pengurusi ataupun Presiden PAS. Akhirnya satu pendedahan paling mengejutkan. Dan saya rasa ini juga mengejutkan Menteri Besar Kedah Sanusi. Oke baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu
untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini. Akhirnya pendedahan ini paling mengejutkan saya hari ini. Benarkah PAS benar-benar tidak suka dengan judi, benci judi, atau bagaimana? Setelah satu berita ini, kenyataan ini yang disahkan di media. 14 ditahan. 14 ditahan menjalankan kegiatan judi di Kedah. Polis Kedah akhirnya menahan 14 individu dalam usaha membantras aktiviti perjudian di negeri ini selepas kerajaan negeri tidak lagi memperbaharui lesen perjudian mulai 1 Januari 2023. Menerusi perkongsian di Facebook Polis Kedah, beberapa siri serbuan dan tangkapan telah dilakukan oleh bahagian siasatan jenayah daerah di seluruh kontingen Kedah. Menurutnya, serbuan dan tangkapan itu dilakukan dengan menyasarkan premis dan individu yang giat menjalankan kegiatan judi dalam talian dan judi loteri awam tanpa lesen. Ini pasti mengejutkan seluruh pemimpin PAS, terutamanya Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dengan kenyataan daripada Polis Kedah ini. Bahkan telah dinyatakan di Facebook Polis Kedah, di mana beberapa siri serbuan dan tangkapan. Jadi ini satu tangkapan ataupun serbuan yang paling mengejutkan saya rasa. Dalam serbuan yang telah dijalankan di beberapa premis, seramai 14 individu yang terdiri daripada 11 lelaki dan 3 wanita telah ditangkap kerana disyaki telah menjalankan aktiviti judi atas talian dan juga penjualan loteri awam tanpa lesen. Dan kesemua tangkapan serta rampasan yang dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 4E dalam kurungan E Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Perkongsian Facebook Polis Kedah turut mendapat perhatian Menteri Besar Kedah. Sudah pasti Sanusi akan membuat kenyataan. Datuk Sri Muhammad Sanusi Muhammad Noor yang berterima kasih atas usaha dilakukan Polis Kedah tersebut. Muhammad Sanusi, MB Kedah, meminta orang awam yang memiliki maklumat tentang aktiviti perjudian di negeri Kedah untuk melaporkan perkara itu kepada pihak polis. Dan sebelum ini juga ada beberapa media yang melaporkan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT di seluruh Kedah diarah untuk memantau dan memastikan semua premis perjudian dan juga loteri di Kedah mematuhi arahan penutupan sepenuhnya bermula 1 Januari 2023. Menteri Besar Datuk Sri Muhammad Sanusi berkata, semua lesen premis tersebut tidak lagi diperbarui dan tamat tempo pada 31 Desember 2022. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bolehkah kita beri tajuk berita hari ini? Tangkapan dan serbuan yang paling mengejutkan Hadi Awang, Presiden PAS dan kepimpinan Perikatan Nasional. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya daripada channel ini. Terima kasih.